Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kumpulan kami akan membincangkan topik bagaimana objektif pembangunan ekonomi dalam Islam dapat menjana kemakmuran hidup. Sebelum kami memulakan pembentangan, izinkan saya untuk memperkenalkan ahli-ahli kumpulan. Nama saya Muhammad Zuhakimi bin Muhammad Nasir. Seterusnya Muhammad Alif Zailan bin Muhammad Nasir. Seterusnya Muhammad Haziq bin Haikal. Imran Aulia bin Muhammad Fadillah dan Irfanuddin bin Muhammad Azman. Okey. Untuk pengenalan, Islam merupakan agama yang syumul yang mengandungi peraturan hidup yang sangat lengkap dan menyeluruh dalam pelbagai aspek kehidupan sama ada ekonomi, sosial, politik dan sebagainya. Pembangunan dalam Islam dan ekonomi juga merupakan satu seruan dalam Islam kepada semua umatnya supaya terus berusaha untuk mencapainya supaya negara mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Next, konsep pembangunan ekonomi dalam Islam. Konsep pembangunan ekonomi dalam Islam adalah bersifat komprehensif dan bersepadu iaitu pembangunan yang meliputi pembangunan dalam akhlak, kerohanian dan kebendaan. Aspek akhlak, kerohanian, kebendaan, sosial dan ekonomi tidak boleh dipisahkan untuk mencapai matlamat pembangunan sosio-ekonomi dalam Islam. Jadi saya serahkan kepada next presenter. Pembangunan ekonomi Islam serta dapat menjana kemakmuran negara kita dibahagikan kepada 4 iaitu muamalat dan pengurusan politik, undang-undang Islam dan kewangan. Next. Kita lihat kepada muamalat dan pengurusan iaitu sistem ekonomi negara berprinsip pada muamalah. Ini poin pertama. Poin yang kedua iaitu pengharaman riba, gharar dan maisir. Poin yang ketiga, peranan pakar ekonomi menguruskan hasil bumi dengan baik. Yang keempat, kebajikan rakyat dan bantaran rasuah. Kita pergi pada poin yang pertama iaitu sistem ekonomi negara berprinsip bermuamalah. Sedia maklum kita adalah negara Islam yang Islamnya adalah persekutuan agama persekutuan bagi negara Malaysia. Tetapi apabila dilihat dalam negara Malaysia ini, sistem muamalah sangatlah menjadi luas. Kerana apa? Kita lihat pada perbankan dalam Islam menggunakan muamalah. Kita ada juga pada konvensional tetapi sekarang ini ramai rakyat Malaysia telah menggunakan sistem muamalah dalam Islam kerana apa? Ia telah sangat menguntungkan dan sangat memberikan manfaat kepada semua orang, bukan sahaja pada agama, bukan sahaja pada orang Muslim, tetapi yang non Muslim pun boleh menggunakan muamalah Islam. Kerana apa? Kerana muamalah Islam ini terhindar daripada sistem riba, gharar dan maisir. Pengharaman riba ini telah dibuat dari surah Al-Quran yang telah menyatakan jelas-jelas bahawa riba itu haram. Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 275, wahalallahu bai'an wa harrama riba. Maksudnya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sudah jelas belah bahawa muamalah secara riba ini adalah haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akul riba wa mawkilihi wa katibahu wa syahidainihi wa qalamhum sawa. Rasulullah iaitu yang bermaksud Rasulullah melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan riba, jurutulis
transaksi riba, dua orang saksinya semua sama sahaja. Jelaslah bahawa perbuatan yang zalim serta keji ini dihina oleh Islam kerana ia akan membuatkan berlakunya pergelutan antara dua pihak. Jika hari ini transaksi secara muamalat digunakan mengikut Islam, tidak berlaku negara akan dapat membangun dengan baik. Pembangunan apabila kita mengimbau kembali kisah sahabat Rasulullah SAW iaitu Sayyidina Umar bin Al-Khattab, iaitu pengembangan ekonomi pada masa itu mengalami pengembangan pesat, luasnya daerah kekuasaan Islam menguntungkan kesejahteraan masyarakat yang berada di dalam daerah-daerah kuasa Islam. Kebijaksanaan Sayyidina Umar ini mengelolakan tanah zakat, urus jizyah, kharaj dan yang paling hebat adalah pembentukan kementerian yang baik dalam menjalankan roda pemerintahan yang besar. Pada zaman Umar, pembangunan ekonomi Islam sangatlah meyakinkan orang yang berada di bawah pemerintahannya kerana apa? Semuanya terlindung dengan perkara yang baik, semuanya mendapat keuntungan yang sama rata sahaja, baik daripada masyarakat Muslim ataupun tidak Muslim. Tetapi bagaimana kita mengimplikasikannya dalam hari ini dalam negara Malaysia hari ini, apabila kita melihatkan riba itu ada tetapi di dalam konvensional, tetapi bila kita lihat kepada muamalah, memang 100% kita tidak menggunakan riba, gharar dan maisir. Kita pergi terus kepada peranan ekonomi, pakar ekonomi. Kita lihat pada hari ini rakyat Malaysia sedang membangun dengan hasil daripada pendidikan dan sosioekonomi. Pakar ekonomi kita juga telah banyak melahirkan negara Malaysia banyak melahirkan pakar-pakar ekonomi yang mereka menghasilkan formula-formula yang terbaik untuk cara kita untuk menaikkan lagi sosioekonomi berlandaskan syariat Islam, merujuk pada Al-Quran dan Sunnah serta Al-Hadis serta dalil-dalil yang menjadi sokongan sebagai itu. Menguruskan hasil bumi yang baik. Pengurusan hasil bumi yang baik iaitu kita tahu Malaysia mempunyai hasil bumi yang banyak seperti biji timah, minyak, emas dan sebagainya. Pengurusan hasil bumi ini jika diuruskan dengan baik, pendapatan negara ini kita dapat melonjakkan hasil lonjakan yang terbaik untuk menaikkan lagi hasil pendapatan negara. Kerana apa? Hari ini hasil bumi yang diuruskan oleh pihak-pihak yang terlibat iaitu amatlah mengecewakan kerana berlakunya penyelewengan daripada hasil kutipan pendapatan itu. Kenapa dia jatuh kepada orang yang Muslim tetapi mereka tidak menggunakan Islam dengan sebaiknya, tidak dapat mengamalkan apa yang diamalkan oleh Islam, apa yang diajarkan oleh dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kebajikan rakyat juga menjadi soal yang penting kepada rakyat Malaysia, iaitu serta juga kepada negara Islam. Jika hari ini kita lihat negara Qatar yang menjadi tuan rumah daripada FIFA World Cup hari ini, kita lihat keamanan rakyat mereka sendiri, kita lihat cara pembangunan ekonomi mereka sendiri, mereka terhindar daripada perkara-perkara yang dihalang oleh Islam iaitu riba, gharar dan maisir. Qatar hari ini negara yang maju dan tidak memerlukan apa-apa jenis konsep konvensional yang masuk dalam negara mereka. Kenapa? Mereka lihat iaitu bahawa dalam Islam, Al-Quran telah mengajarkan mereka tentang ekonomi Islam itu sendiri dapat membangunkan sesebuah negara yang maju. Sebab itulah Qatar adalah salah satunya negara Islam yang maju sekarang ini. Sebab itu mereka baru-baru ini mereka telah mengharamkan penjualan arak bagi di negara mereka untuk tujuan tuan rumah sebagai FIFA World Cup pada tahun ini. Dan yang seterusnya iaitu banteran rasuah. Banteran rasuah ini memang tidak asing lagi di negara kita. Kerana apa? Perbuatan rasuah ini memanglah sangat sukar untuk kita hadam sebagai rakyat Malaysia. Kerana apa? Kerana kementerian-kementerian yang ada ataupun menteri-menteri ataupun orang-orang besar yang memegang jawatan-jawatan tinggi dalam negara ini sangatlah tidak telus dalam
perbuatan mereka sendiri, dan ini amat mendukacitakanlah bagi kita sebagai orang Muslim, kerana kenapa kita umpama menghina negara sendiri dengan menggunakan rasuah. Rasuah ini adalah perkara yang haram juga dalam Islam. Tetapi kenapa kita sebagai seorang Muslim juga menggunakan rasuah ini sebagai untuk menjaga kedudukan kita? Adakah Islam mengajar kita untuk menjaga diri sendiri ataupun rakyat juga? Tetapi hari ini mereka sanggup menggadaikan Islam itu sebagai untuk menjaga kepentingan hari ini. So saya bagikan kepada the next presenter. Dan ini adalah dari pengharapan riba yang saya bacakan tadi. Next. Okey, ini saya bagi kepada ini isu dan saya berikan kepada saudara Imran untuk mengulas lebih lanjut. Okey, baik. Terima kasih kepada Haizat Kal yang memberikan bahan tentang isu utama yang kita berikan tadi. Seterusnya ialah kenaikan harga barang secara melampau. Satu barang yang sangat tinggi menjadikan harga barang yang tinggi tidak sesuai dengan jumlah pendapatan purata oleh rakyat negara kita. Seterusnya, kerajaan yang menguatkuasakan panduan ekonomi Islam kepada peniaga-peniaga akan mendapat keuntungan dan pihak pengguna akan dapat membeli barangan yang mereka perlukan tanpa perlu memikirkan tentang isu harga yang melambung tinggi. Yang ketiga, pendapat ialah Matlamat Pembangunan Lestari iaitu SDG adalah pelan tindakan yang dibangunkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi menangani cabaran global yang dihadapi. Yang keempat, selain itu, gejala rasuah, kecurian dan pergalakan cukai akan menyebabkan perbelanjaan sesebuah negara mengalami kebocoran, iaitu peruntukan tidak disalurkan kepada tempat yang betul. Yang kelima, dalam objektif maqasid syariah, sekiranya nyawa tidak dapat dipelihara, maka akibatnya agama seorang juga tidak dapat dijaga dan dipelihara. Dan yang terakhir, apa saya dapat dari isu kedua ialah kenaikan harga barang akan menyebabkan pengguna tidak dapat membeli barang yang keperluan untuk mengusungkan kehidupan seterusnya, menyebabkan rakyat negara akan mempunyai kemungkinan untuk hilang kewarasan akibat tekanan melampau. Jadi, dapat saya jelaskan, Islam mewajibkan negara dan rakyatnya untuk menjaga dan memelihara keamanan negara. Kewajipan ini firman oleh Allah SWT, iaitu sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudara kamu yang bertelingkah dan bertawakallah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat. Ayat di atas menunjukkan asas kepada konsep persaudaraan dalam Islam yang menjadi tunjang kepada perpaduan antara kaum. Sekiranya terdapat individu yang bertelagah, maka individu lain perlu menjadi orang tengah untuk mendamaikan mereka yang bertelagah. Okey, jadi saya paskan kepada presenter yang seterusnya. Okey, saya Muhammad Ali Zailan akan membincangkan tentang undang-undang Islam yang dapat menjamin ekonomi negara. Undang-undang Islam dapat kita tengok dalam pemikiran ekonomi konvensional, iaitu kebajikan sosial yang dinamakan sebagai ekonomi kebajikan yang merupakan cabang dalam pengajian mikroekonomi. Bidang kajian ekonomi kebajikan ialah kajian tentang kesejahteraan anggota masyarakat sebagai satu kumpulan. Isu-isu yang dikaji ialah peruntukan sumber di kalangan industri dan pengagihan barangan di kalangan pengguna secara optimum. Walau bagaimanapun, dalam pemikiran ekonomi ini terdapat kesukaran dalam menentukan pencapaian ekonomi kebajikan itu kerana tidak
terdapat satu sistem yang konsisten dalam membuat sebarang teori pembangunan ekonomi atau membuat model-model pembangunan ekonomi barat. Jadi andaian-andaian yang dibuat hanya berdasarkan kepada penyelidikan yang mereka lakukan, bukan berasaskan kepada satu sumber dan prinsip yang konsisten dan kukuh seperti yang terdapat di dalam Al-Quran dan juga Sunnah. Jadi di dalam Islam, fungsi kebajikan sosial berasaskan kepada konsep maslahah yang menjadi dasar untuk membuat sebarang keputusan dalam perekonomian. Pembangunan ekonomi akan tercapai dalam bentuk yang seimbang, menyeluruh dan bersepadu kerana sebarang keputusan untuk usaha pembangunan harus mengambil kira persoalan, maslahah dan tingkat-tingkat keutamaan dan harus juga mengambil kira kedua-dua aspek kebendaan dan kerohanian. Yang kedua, maqasid syariah juga menjadi asas kepada pencapaian kebajikan sosial. Hal ini kerana asas ini menjaga kemaslahatan masyarakat secara menyeluruh dan bukannya berdasarkan penemuan logik dan menjaga kepentingan segelintir ahli masyarakat dan mengabaikan kebajikan segelintir yang lain seperti yang dinyatakan dalam teori ekonomi kebajikan moden tersebut. So, kiranya dalam bahasa lain, asas pembentukan fungsi kebajikan sosial ni adalah kukuh dan konsisten sepanjang zaman dan sesuai dilaksanakan dalam semua tempat dan juga bangsa. Dalam kes penggunaan barangan dan perkhidmatan, asas yang digariskan oleh ekonomi Islam berdasarkan konsep maslahah iaitu penggunaan barang harus bermula dengan barangan daruriyah diikuti dengan barang hajiah dan juga tahsiniat. Seperti yang dimaklumkan dalam Al-Quran, Allah telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul us. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Jadi penggunaan barang ini haruslah bermula dengan daruriyah yang merupakan nombor satu dalam maqasid syariah dan juga hajiah dan juga tahsiniat. Selain pendapatan boleh guna individu, penggunaan sesuatu barang, umpamanya barangan daruriyah dalam ekonomi oleh golongan yang kurang mampu, boleh disediakan oleh pihak-pihak tertentu seperti kerajaan untuk mencapai taraf kebajikan sosioekonomi. Seterusnya ialah penggunaan harus berasaskan kepada prinsip-prinsip hak atau kebenaran, kebersihan atau suci, kerohanian atau akhlak, kesederhanaan, kemanfaatan dan juga kemaslahatan. Penggunaan ditarifkan sebagai pembelajaran individu Muslim berasaskan prinsip-prinsip syariah. Sementara dalam ekonomi konvensional, kita dapat tahu yang penggunaan terhadap barangan ialah untuk memenuhi kehendak manusia mengikut ekonomi. Jadi perbezaan antara penggunaan dalam ekonomi Islam dengan konvensional antaranya ialah prinsip penggunaan konvensional lebih mementingkan pemaksimuman kepuasan nafsu atau utiliti tertakluk kepada batasan belanja. Sedangkan dalam ekonomi Islam atau prinsip penggunaan peruntukan pendapatan yang ada dengan membelajarkannya secara sederhana dan mengikut maslahah atau keutamaan serta tertakluk kepada batasan syariah. Itu saja tentang undang-undang Islam. Jadi saya akan serahkan kepada Muhammad Irfanuddin untuk membincangkan yang seterusnya. Okey, terima kasih kepada saudara Alif. Seterusnya saya akan menerangkan sistem kewangan Islam dapat menjamin ekonomi.
terdapat dua fasa iaitu fasa pertama dan fasa kedua. Pada fasa pertama, umat Islam di Malaysia mula mengurut langkah mengisi dan mencari erti kemerdekaan. Terutamanya dari segi ekonomi dan politik apabila mereka pada tahun 1957. Maka aktiviti pada tahun 60-an dan 70-an berkisar kepada sosial membangunkan umat Islam dalam bidang ekonomi. Ketika itu umat Islam di seluruh dunia masih teramat mundur dalam bidang ekonomi. Seperti yang lazim kebanyakan negara, untuk menentukan bahawa ekonomi negara bergerak ke arah kemakmuran, maka Bank Negara ditubuhkan. Di Malaysia, Bank Negara Malaysia telah ditubuhkan pada 26 Januari 1959. Antara lain, Bank Negara Malaysia memainkan peranan dalam memandu ekonomi negara ke arah pertumbuhan, tahap pengangguran yang rendah, kestabilan harga, imbangan dalam pembayaran peringkat antarabangsa yang baik, menghapuskan kemiskinan dan menstrukturkan peringkat antarabangsa yang baik. Dalam melaksanakan tanggungjawab negara itu, perkara utama yang mesti dibuat adalah membekalkan mata wang dan menjaga nilainya. Dalam fasa ini, bidang ekonomi di Malaysia amat ketara dikuasai oleh orang bukan Islam. Kebanyakan negara-negara umat Islam lain juga baru mencapai kemerdekaan dan cuba berusaha membangunkan negara masing-masing tanpa perlu memikirkan tentang label-label Islam dalam segala usaha ekonomi. Ini mungkin kerana tiada apa yang dimiliki untuk Islamkan atau diberi identiti Islam. Sememangnya umat Islam memandang bidang ekonomi dunia dikuasai oleh bukan Islam. Masalah yang paling besar adalah riba. Akan tetapi umat Islam tidak dapat lari daripada riba kerana sistem ekonomi dunia dikuasai oleh orang bukan Islam. Maka fatwa yang dipakai ketika itu adalah kedudukan ekonomi umat Islam berada dalam darurat. Oleh itu, riba yang asalnya dikenali sebagai bunga ditukar istilah menjadi faedah dan ia pula dianggap dibolehkan. Walau bagaimanapun, masalah riba pada peringkat ini masih lebih bersifat masalah individu seperti sama ada menerima atau tidak bunga yang diberi oleh bank yang semuanya milik bukan Islam. Seterusnya, fasa kedua. Dalam fasa kedua, usaha ekonomi umat Islam tertumpu kepada pembangunan dana dan perbankan Bumiputera. Umpamanya, tabung haji, Bank Bumiputera, Bank Kerjasama Rakyat dan Amanah Saham dan seterusnya membawa kepada institusi seperti Bank Islam, skim perbankan tanpa faedah dan takaful. Antara dua institusi yang diberi sebagai contoh iaitu tabung haji dan Bank Islam. Tabung haji bertetapan dengan konsep Islam sebagai ad-din, agama untuk dunia dan akhirat. Setiap ibadah yang difardukan oleh Allah memberi manfaat dunia dan akhirat. Atas etikat mengerjakan haji, umat Islam terdorong mengumpulkan wang bagi membolehkan mereka yang berkemampuan memenuhi perbelanjaan ke tanah suci. Bagi mengelakkan unsur riba yang haram di sisi Islam, berbagai kaedah tradisional menyimpan wang diamalkan. Ada juga yang menjual ternakan dan harta benda warisan bagi mencukupkan perbelanjaan ke tanah suci. Ini akhirnya mengakibatkan tekanan ekonomi ke atas diri sendiri dan keluarga. Semasa mereka di tanah suci dan setelah kembalinya mereka dari menunaikan fardu haji, secara tidak langsung amalan ini turut merosakkan struktur ekonomi dua bandar serta mengancam pertumbuhan ekonomi negara. Atas kesedaran dan keinsafan ini, serta bagi membantu mereka menyimpan sedikit demi sedikit tanpa melibatkan perkara-perkara yang haram, Perbadanan Wang Simpanan Bakal Haji ditubuhkan pada bulan November tahun 1962 dan beroperasi pada 30 September tahun 1963. Perbadanan ini wujud hasil penerimaan kertas kerja Profesor D. Raja Ungku Aziz bertajuk Rancangan Membaiki Ekonomi Bakal Haji. Untuk mempertingkatkan lagi perkhidmatan dan kemudahan kepada bakal haji, pada tahun 1969, perbadanan tersebut dicantumkan dengan Pejabat Urusan Hal Ehwal Haji yang beroperasi di Pulau Pinang dan dengan itu lahirlah Lembaga Urusan dan Tabung Haji atau ringkasnya Tabung Haji. Seterusnya ialah Bank Islam. Bank Islam Malaysia Berhad mula beroperasi sebagai Bank Islam Malaysia yang terulung pada 1 Julai 1983. Pada asasnya, penubuhannya adalah khusus untuk memenuhi keperluan kewangan orang Islam
dan masyarakat amnya. Bank Islam disenarai di papan bursa saham Kuala Lumpur pada 17 Januari 1992. Bank Islam telah berkembang dengan 82 buah cawangan di seluruh negara. Bank ini menawarkan 45 produk pelbagai dan perkhidmatan pelbagai Islam. Bank Islam turut membabitkan diri dalam perkembangan sektor kewangan Islam yang berkaitan dengan perbankan, insurans, pelabuhan saham, penyewaan beli, penyelidikan dan latihan serta perkhidmatan pelbagai Islam yang berkaitan. Fasa kedua menyaksikan umat Islam di Malaysia mula berpengaruh dalam bidang ekonomi termasuk dalam institusi kewangan tempatan di luar negara. Masalah riba bukan lagi bersifat masalah individu, ia sudah mula menjadi masalah peringkat institusi yang dikuasai oleh umat Islam. Sebagai contoh, bank-bank punya umat Islam lazim diberi label Islam atau nama menggambarkan keislaman institusi untuk membezakan masing-masing dari institusi kapitalis riba lain. Proses penamaan ini sering dengan trend semasa yang gemar dengan perkataan Islamisasi. Islamisasi bank seakan-akan menunjukkan pada Islamisasi faedah kerana faedah merupakan perkara utama dalam perbincangan halal atau haram dalam institusi bank. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulihi wa in tubtum falakum ra'usul amwalikum la tuzlimuna wa la tuzlamun. Ayat ini menerangkan bahawa Allah melarang umat Islam melakukan riba dan jelas sekali bahawa perbuatan itu dikeji. Al-Quran telah mengisytiharkan bahawa bunga adalah haram penggunaannya dalam setiap aktiviti masyarakat, memandangkan sistem kadar bunga boleh membawa kerosakan dan kebinasaan kepada sistem pembangunan ekonomi umat. Oleh itu, dengan wujudnya sistem kewangan Islam yang sistematik, ia dapat menjamin kestabilan ekonomi dan negara pada masa kini dan pada masa hadapan. Khususnya saya serahkan pada saudara Muhammad Abdul Hakimi. Bercakap tentang pada awalnya memang orang Melayu, orang Islam telah menerima pendatang yang datang ke seluruh Malaysia. Tetapi adakah Yang Berhormat bersetuju bahawa kita semua sekarang, walaupun berbilang kaum Cina, India, semua kita bersama-sama membina negara. Dan inilah satu contoh di mana kita sebagai rakyat Malaysia haruslah bersama-sama dan tidak mengapi-apikan apa soal perkauman. Sila beri penjelasan. Terima kasih. Okey, Tuan Yang Pertua, saya ucap tahniah. Yang bagus saya cakap bagus. Memang kita terima, tak ada masalah. Sebab tu you all pun ada di sini semua, kita terima. No problem. Tapi jangan jadi macam ada di kalangan kita yang mengungkap soal Taliban kaitkan dengan UMNO dan PAS. Jangan ada di kalangan kita seperti mana yang mengatakan ini kononnya Earth's Course Policy, menyamakan kita dengan Jerman. Kata-kata yang sedemikian dalam hukum fizik kata for every action there will be equal and opposite reaction. Minta jelas sikit kira. Yang tuan-tuan dapat itu adalah reaction. Sebab tu dalam Islam, selama mana zimmi, yakni tidak memusuhi, tidak nak menghalau, tidak nak menyakiti, adalah haram bagi orang Islam untuk mengapa-apakan orang bukan Islam. Yang Berhormat Ketua. Tetapi yang menjadi permasalahan ini apabila garisan zimmi itu dilanggari, menunjukkan tanda-tanda untuk sama ada untuk menyerang, mengkhianati dan sebagainya. Dalam sejarah Islam, Islam tidak pernah menyerang negara lain dan umat lain melainkan mempertahankan diri. Peperangan Badar adalah Rasulullah mempertahankan kota Madinah apabila nak diserang oleh Quraisy. Peperangan Uhud adalah dalam konteks mempertahankan kota Madinah yang merdeka. Peperangan Khandaq membina parit, melindungi diri daripada mempertahankan. Dalam sejarah dunia, daripada kerajaan zaman Rasulullah, zaman sahabat, kerajaan Andalusia, orang bukan Islam semua aman di bawah pemerintahan orang Islam. Tetapi orang Islam belum tentu aman di bawah pemerintahan orang lain. Apa terjadi dengan orang Islam di Rohingya? Apa terjadi dengan orang Islam di Uyghur, China? Apa terjadi dengan orang Islam di selatan negara jiran? Apa terjadi dengan orang Islam di selatan Filipina? Bila orang Islam adalah orang minoriti, termasuk juga di Bosnia,
Belum tentu lagi sejarah belum menunjukkan orang Islam dilindungi. Tetapi sejarah telah membuktikan kepada dunia, termasuk negara kita, walaupun orang Islam majoriti, tetap kita beri perlindungan pada semua kaum dan semua agama. Okey, berdasarkan kesimpulan astagfirullah. Berdasarkan daripada video tersebut yang telah ditayangkan, kita boleh lihat di sini Tan Sri Anwar Musa telah menjelaskan kepada pihak pembangkang bagaimana cara Islam mengawal ekonomi dalam negara. Sebagai contoh, kita tahu Islam kalau dia nak mempertahankan dia punya ekonomi ataupun dia punya negara, dia tak menentang negara ataupun umat yang lain. Sebagai contoh, dia tak menentang agama lain selain daripada Islam. Islam ni juga hanyalah mempertahankan diri sebagaimana kita boleh lihat dulu pada zaman Rasulullah, yang di mana pada zaman Rasulullah para sahabat telah mempertahankan kota Madinah daripada ancaman orang lain. So dekat sini kita boleh simpulkan bahawa sejarah telah membuktikan kepada semua bahawa Islam itu bersikap bersatu dalam mempertahankan kedaulatan negara Islam dan ianya tidak mengancam kedaulatan negara lain kecuali umat ataupun kaum lain menentang agama Islam. So itu sahaja daripada saya yang boleh saya bahaskan. Terima kasih saya ucapkan kerana sudi mendengar pembentangan daripada grup kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.